Yang seterusnya kita nak buat darab perpuluhan pula. Okey. So untuk darab perpuluhan ni kita tengok dekat sini sebenarnya darab perpuluhan ni tak susah lah. Lebih kurang macam darab sebelum ni juga, cuma kita kena perhatikan titik perpuluhan. Okey, so kalau untuk CV7 kita buat CV7 siap-siap dekat sini. 7 14 21 28. Okey, 28 35 42. Okey, 49 56 6 63. Okey. Bagi yang tak hafal sifir, yang tak hafal sifir macam ni boleh buat cara yang cikgu dah ajar sebelum ni, ataupun boleh kira satu persatu lah. So mana yang awak rasa selesa untuk awak buat. Okey, so yang pertama cikgu tunjuk sebenarnya kita kena buat bentuk lazim. 15.367 darab dengan 7. Okey. Alright. Darab dengan 7. So kita darab je lah. 7 darab 7. Semua nombor ni kena darab dengan 7 kan. Ok, 7 darab 7 sama dengan berapa? Bilangan ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ini adalah bilangan ke-7. Berapa? 49. Jadi nombor yang dekat belakang ni kita letak kat bawah. Nombor depan dia akan naik atas. So sama dia punya tulisan 49 kan. Cuma sebelah kat bawah, sebelah lagi kat atas. Ok, awak jangan tambah terus tau. Jangan tambah terus. Darab dulu. 6 darab 7 berapa? So sini yang ke-6 kan. 42. 42 tambah 4 berapa? 42 tambah 4 46. Okey, so sama juga 6 4 naik atas. Okey. Jadi 3 darab 7 1 2 3 21. 21 tambah 21 tambah 4 sama dengan 25. 5 2. Okey, titik perpuluhan tak payah hirau lagi pun tak apa. Jangan risau. Okey. Jadi 5 darab 7 1 2 3 4 5. 35 tambah 2 37. 7 3. Jadi 1 darab 7 7 tambah 3 10. Okey, so titik perpuluhan ni berapa tempat ni? Kalau rasa confused nak turunkan ke bawah, kita tengok berapa tempat. 1 2 3. So sini pun kita akan masukkan 1 2 3. So sini adalah titik perpuluhannya. Jadi masukkan jawapan 107.569. Okey, itu adalah untuk kita mendarab dengan satu digit. Okey, seterusnya kita nak buat darab perpuluhan yang melibatkan 2 digit pula. Okey, so kalau 2 digit sebenarnya tak susah pun. Okey, tak susah pun. Darab 38 maknanya sifir 3 dan sifir 8 tu je sebenarnya. Okey, cuma cikgu nak bantu awak, tak kisah awak nak buat sifir tu macam mana, tu terpulang pada awak. Nak buat penambahan berulang ke, tak kisah. Okey, cuma cikgu nak bantu awak bila kita buat sifir yang melibatkan darab ni, so kita tak perlu nak buat sampai 9. Okey, kita tengok nombor yang paling tinggi ni 5, ni 3 1 5. So 5 yang paling tinggi, jadi kita buat sampai bilangan ke-5 je. Yang mula-mula kita buat sifir 3 kan. Okey, buat sifir 3 3 6 9 12 15. Okey, dah cukup sifir 3. Sifir 8 pula. 8 16 24 32 40. Okey, dah cukup. Settle. Okey, so bila kita dah settle, kita buat apa? Kita buatlah bentuk lazim. Okey, 5.315 darab dengan 38. So bila kita darab dengan 38, mula-mula semua nombor kena darab dengan 8 dulu. Betul? Okey, so kalau semua nombor kena darab dengan 8, kita kena tengok 5 darab 8 berapa? Kita pakai yang ni dulu, yang tepi dulu, yang pertama sekali. 5 darab 8 berapa ni? 5 darab 8 40. So kita bulatkan 40. So macam mana? Macam cikgu bagi tahu tadi, nombor yang belakang ni duduk dekat bawah. Jadi dia akan jadi 40 juga sebenarnya. 4, cuma 4 ke atas, kosong dekat bawah. 40. Betul? Jadi jangan tambah lagi, mesti darab dulu. 1 darab 8, takkan tak tahu. 1 darab 8 kat sini lah kan, bilangan yang pertama. Jadi 1 darab 8 sama dengan 8 tambah 4 sama dengan 12. Okey, 2 1 naik atas. Okey, dah faham. Okey, so 3 darab 8 pula. 3 darab 8 kita buat 1 2 3, bulatkan 24. So bila 24 sama juga tadi, tambah 1 jadi 25. 5 dekat bawah, 2 naik atas. Okey, titik perpuluhan jangan hiraukan lagi, please. Jangan hiraukan lagi. Tiba-tiba awak nak letak kat sini, tak payah.
Okey, 5 darab 8 pula. 5 darab 8 dah ada tadi 40. Jadi 40 tambah 2 jadi 42. Okey. So bila siap yang pertama, ingat bila siap yang pertama, yang ni kebanyakan pelajar akan salah. Kebanyakan pelajar akan salah. Sebab apa? Dia terus darab 5 darab 3 15, dia akan letak dekat sini. So tak boleh. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita potong semua nombor yang dah naik ke atas. Yang tadi, sebab ni yang pertama, kita potong siap-siap dan kita letak sifar dekat sini. Supaya bila kita darab 5 darab 3 15, jangan letak kat sini 15. Okey. Jadi yang pertama kita tengok 5 darab 3. 5 darab 3 berapa sifar 3? 1 2 3 4 5. 15. Okey, so kalau 15 kita letak je lah 5 bawah 2 ni 1 naik atas. Atas sini tahu, jangan naik kat sini pula. Okey, jadi 1 darab 3 sama dengan berapa? 3 tambah 1 4. So 4 bukan bawah 3, bukan bawah ni, tapi bawah 5. Kita ikut turutan pula. Okey, 3 darab 3 sama dengan berapa? 3 darab 3, kita tengok 3 darab 3, 1 2 3 sama dengan 9. So kita buat 3 darab 3 sama dengan 9 kat sini. Nampak tak jauh dia duduk tu? Okey, jadi 5 darab 3 sama dengan 15. So dekat sini. Jadi dua nombor ni kita akan gabungkan, kita akan tambah. Tambah dulu titik perpuluhan nanti. Okey, sifar tambah sifar sama dengan sifar. 2 tambah 5 sama dengan 7. 5 tambah 4 sama dengan 9. 2 tambah 9 sama dengan 11. Okey, 1 tambah 4 tambah 5. 1 tambah 4 sama dengan 5. 5 tambah 5 sama dengan 10. 1 tambah 1 sama dengan 2. Okey, titik perpuluhan baru kita tengok ni bilangan ke berapa ni? Ke berapa? 1 2 3 kan? So yang ni pun sama, 1 2 3. So jawapannya adalah 201.970. 201.970. So ini adalah jawapannya. Okey, kalau dah faham nanti fahamkan dulu. Kalau nak salin boleh salin, lepas tu baru kita pergi kepada yang seterusnya. Baik, yang seterusnya kita nak buat darab dan bahagi perpuluhan yang melibatkan nombor 10, 100, 1000, 10,000 dan sebagainya. Okey, banyak tak? Okey, nombor yang ada 1 dan sifar macam ni, 1 dan sifar, 10, 100, 1000. Mesti ada 1 kat depan, lepas tu sifar banyak kat belakang. Dia tak boleh 1005, tak boleh. Okey, dan selebihnya lah 10,000 pun boleh, tak ada masalah. Okey, janji nombor 1 kat depan, nombor sifar kat belakang, tu sahaja. Okey, dan bila kita nak jawab macam ni, kita nak jawab soalan contoh 15.367 darab 100, kita tak perlu pun nak buat bentuk lazim. Awak kena hafal yang ni sahaja. Okey, hafal yang ni sahaja. Tengok apa yang cikgu buat. Anak panah ke depan, anak panah ke belakang. Okey, kat atas ni kita tulis bar. Okey, kita tulis bar. Dekat sini kita boleh tulis da. Kita ingat je formula bada ni. Okey, formula apa? Formula bada. B dulu baru D kan. Okey, so dengan formula bada ni, bar ni sebenarnya bahagi. Bahagi kena gerak ke mana? Ke depan. Kalau da ni adalah darab, kena gerak ke belakang. Okey, contoh kita tengok yang pertama. 15.367 darab da ke mana? Ke belakang. Jadi kita kena gerak berapa kali titik? 2 kali. So seeloknya kita keluarkan nombor ni. Kita keluarkan balik 15.367. Jadi kita gerakkan titik ke mana? Ke belakang berapa kali? 2 kali. 1 2. So titik perpuluhan akan berada dekat sini. Jadi jawapannya apa? Kita tulis jawapannya, titik perpuluhan berubah daripada sini, dia akan pergi ke sini. So kita akan dapat 1536.7. So ini adalah jawapannya. Boleh faham? Okey, boleh, senang je kan? Okey, kalau bahagi pula macam mana? Kita tengok bahagi bar ke depan. So bila kita dapat soalan bahagi je mesti ke depan. Jadi kita sama macam cikgu beritahu tadi, kita salin dulu 7065.1 bahagi 1000. Ada berapa sifar ni?
1, 2, 3. So 3 kali kita kena gerak ke mana? Ke depan. So daripada titik perpuluhan kalau tak ada titik perpuluhan, mesti gerak daripada belakang. Yang ni pun sama, mesti gerak daripada belakang kalau tak ada titik perpuluhan. Tapi kalau ada titik perpuluhan, mesti gerak daripada titik perpuluhan. 3 kali. 1, 2, 3. Okey. So titik perpuluhan berada dekat sini nanti bila kita isikan jawapan dia. Okey, so sekarang kita isikan jawapan dekat ayat matematik je, dia akan jadi 7.065. So ini adalah jawapannya. Okey, boleh faham? Kalau boleh faham, tengok dulu, salin dulu nota, dan lepas ni baru kita pergi kepada yang seterusnya. Baik, seterusnya kita nak masuk kepada bahagi perpuluhan pula. Okey. Alright, so untuk bahagi perpuluhan ni sama macam bahagi nombor bulat biasa sebelum ni. Cuma yang dibezakan adalah titik perpuluhan. Itu sahaja sebenarnya. Okey. Senang sahaja. Jadi contohnya lah 5.315 ni bahagikan dengan 5, kita buat sifir 5 dulu. Okey, kita buat sifir 5. Ingatlah, senang je kan. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Okey, boleh? Jadi macam mana kita nak buat? Kita masukkan dalam kotak bahagi ni. Tapi yang ni cikgu nak ajar bahagi, kita guna cara yang kita tak perlu melirik ke bawah. Okey, kita guna berada pada tahap yang sama saja. Okey, contoh tapi kita kena isikan nombor ni jarak sikit. Okey, kita kena isikan jarak sikit. Contoh macam ni, 5.315. Okey, isikan dia ni jarak. Okey, jarak. Okey, jadi kita buat kotak bahagi. Okey, dah siap kotak bahagi, bahagi dengan 5. Okey. So kita tengok yang pertama 5 bahagi 5. Dalam sifir 5 ada tak 5? Ada. Okey, bilangan ke berapa ni? Bilangan yang pertama kan. Jadi kita letak 5. Okey, 5. Jadi 5 pula. Kita letak 1 bilangan yang pertama, kita tolaklah dengan 5 tadi ni. Okey, tolak 5 sama dengan sifar. So kalau sifar ni, kita kalau ada baki kita bawa ke sebelah. Okey, kita naik bawakan ke sebelah. Kalau tak ada baki, biarkan dekat sini. Tak perlu nak turunkan 3. Okey, biar 3 dekat sini. Okey, titik perpuluhan nak letak siap-siap pun tak apa, tak ada masalah. Okey. Jadi 3 ni, bila kita tengok 3 bahagi dengan 5, ada tak 3? Tak ada, paling kecil pun 5. Jadi kalau tak ada, paling senang kita letak sifar. Letak sifar dan kita terus gabungkan nombor 31. Ada tak 31? Okey, tak ada. Yang ada 30. Bilangan ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So bilangan yang ke-6. So awak buatlah 6. Tolaklah dengan 30. Jadi 1 tolak 0 sama dengan 1. 3 tolak 3 sama dengan sifar. Jadi 1 ni kita bawa naik sebelah. Kita bawa naik sebelah. 1 ni kita bawa, kalau boleh tak payah letak anak panah pun tak apa. Okey, kita tak perlu letak anak panah. Cuma yang ni cikgu nak tunjukkan saja letak anak panah. Okey, tak payah letak pun tak apa anak panah ni. 1 ni kita dah tahu naik sebelah. So jadi 15. So kita tengok ada tak 15? Ada. Bilangan ke berapa 15? Bilangan ke 3. 1, 2, 3. Jadi kita buat macam mana? Kita letaklah 3 tolak dengan 15. Jadi 15 tolak 15 sama dengan sifar. So benda ni dia tak perlu ke bawah. Jadi kita letak kat tepi pun tak apa. Jadi jawapannya 1.063. Okey, boleh faham? Kalau boleh faham, tengok dulu cara macam mana kita buat yang kita tak perlu gunakan space yang panjang untuk sampai ke bawah untuk dapatkan jawapan untuk soalan bahagi. Baik, seterusnya kita nak buat kepada bahagi yang melibatkan 2 digit. Okey, bahagi yang melibatkan 2 digit. So kalau awak tengok dekat sini 69.15 bahagi dengan 15. Okey, so bahagi dengan 15 sebenarnya senang je, senang sangat. Okey. Kalau bahagi dengan 28 ke 42 ke, tu awak kena buat sifir 4 dengan sifir 2. Lepas tu kita akan gabungkan. Faham? Okey, ataupun buat tambahan berulang. Tambah berulang 42 tambah 42 tambah 42 sampailah bilangan
yang kita perlukan. So kebiasaannya untuk bahagi ni kena buat sampai 9 lah, tapi terpulang lah pada awak nak, sebab kita tak nak bazir masa, kita buat sampai 9 terus. Okey, jadi yang ni bahagi dengan 15. Kalau sifir 15 ni sebenarnya awak kena hafal, tapi tak perlu nak hafal semua sifir 15 ni. Kita hanya hafal 6 nombor sahaja. 15, 60, 15, 60, 15, 30, 45, 60, 75, 90. Okey, hanya 6 nombor sahaja kita hafal, dan selebihnya tu kalaulah ada lagi diperlukan, barulah kita akan tambah dengan 15 tu. Okey, sebab yang ni kita boleh hafal, so kita hafal je lah. Okey, 15, 30, 45, 60, 75, 90. Nampak tak? Okey, so bila macam ni senang je kita buat bahagi. Macam cikgu bagi tahu tadi juga, bahaginya kita buat secara jarak. Okey, 69.315. Okey, so kita buat kotak bahagi. Bahagi berapa? Bahagi dengan 15. So bila kita buat bahagi dengan 15, okey, yang pertama sekali kita tengoklah, takkan adalah 6 dalam sifir 15, paling kecil pun 15 kan. Jadi kita buat apa? Kita gabungkan terus 69. Okey, 69 ada tak 69? Yang mana kita boleh ambil? Kita hanya boleh ambil yang 60. Yang ni dah 75. Jadi kita ambil 60. Bilangan ke berapa 60 ni? 1, 2, 3, 4. So bilangan keempat kita letaklah dekat sini atas 9 tau, sebab kita dah gabungkan. Jadi kita tolaklah dengan 6, 60. Jadi 9 tolak sifar sama dengan 9, 6 tolak 6 sama dengan sifar. Okey. Jadi 9 ni jangan turunkan 3. 9 ni naikkan sebelah 3. Tapi tak perlu awak nak tulis sama besar dengan 3 tu. Tulis kecil pun tak apa, tak ada masalah. Okey, supaya kita nak bezakan je sebenarnya. Titik perpuluhan letak siap-siap titik perpuluhan dekat sini. Okey. Jadi 93 ada tak 93? Yang ada 90. Okey, bilangan ke berapa 90 ni? Bilangan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. So bilangan ke 6 kita letaklah 6 dekat atas 3 ni. Okey, tolaklah dengan 90 tadi tu. Okey, tolak dengan 90. 3 tolak sifar sama dengan 3, 9 tolak 9 sama dengan sifar. Jadi sama juga 3 ni sebenarnya kita naik letak sebelah 1. Faham? Okey, letak sebelah 1 jadi 31. Ada tak 31? Yang ada adalah 30. Bilangan kedua. So kita letaklah 2 tolak dengan 30. Okey, so 1 tolak sifar sama dengan 1, 3 tolak 3 sama dengan sifar, habis. Okey, 1 ni pula naik sebelah 5. Okey, naik sebelah 5. Jadi berapa? 15. Ada tak 15? Ada. Bilangan ke berapa? Bilangan ke pertama. Bilangan pertama. Okey, letaklah 1. Nak tolak ke tak? Cikgu tanya nak tolak ke tak? Sebenarnya tak perlu tolak. Sebab apa? Kalau kita letak pun tolak 15, jawapannya tetap akan jadi sifar. Kecuali kalau yang kita nak tolak ni tak sama. Ni 69, ni 60. So kita kena tolak. Okey, kalau benda yang dah sama tak perlu tolak pun tak apa. Okey. Jadi fahamkan dulu, lepas tu barulah pergi kepada yang seterusnya.